Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah pada malam ini menyambung kelas pengajian kita, itu berkenaan dengan akidah ahli sunnah berdasar manhaj salaf. Okay? Akidah akidah Islam, akidah Islam berdasar kepada manhaj salaf. Yang kata kita bincangkan, kita sampai bab kedua, itu keistimewaan akidah Islam. Dan kita dah ambilkan pendahuluan, kemudian kita sebutkan antara pertama adalah sumber yang selamat, okay? Kemudian penyerahan diri kepada Allah dan Rasul, lepas tu sanad bersambung dengan Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan imam terkemuka. Keempat, jelas dan terang. Kelima, bersih daripada kekacauan dan kekeliruan, okay? Seterusnya adalah punca kemenangan dan kejayaan dunia dan juga akhirat. Akidah ini adalah akidah pegangan jemaah umat Islam, kekal, tetap, stabil dan juga disepakati. Dan last sekali itu kata saya tauqifiyah, berdasar kepada dalil, bukan berdasar kepada ijtihadiyah, tidak bertentangan dengan akal, sesuai dengan fitrah. Last yang kita bincangkan itu adalah bukan syumul, kita bincang itu berkenaan pertengahan. Jazakallah khairan. Pertengahan. Bismillah. Faham jiwa. Alhamdulillah. Okey, pertengahan. So tajuk pertengahan itu yang kita sebutkan itu mula dibagi contoh di dalam ibadah ahli sunnah ni, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salaf ni, pertengahan di antara golongan Rafidah dan setengah ahli sufi. Okay. Rafidah ni dia menyembah Allah Ta'ala melalui zikir, tawasul, perayaan, bid'ah atas kubur dan sebagainya. Kemudian golongan Durus pula, Nusairiyah, tinggal ibadat langsung. Kemudian kita juga pertengahan. Kita tidak sedemikian. Okay, dan kita pertengahan dalam tajuk pegangan nama dan sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Kita ni pertengahan di antara Mu'attilah atau Mumatsilah. Mu'attilah ni yang mengabaikan sebagai nama ataupun sifat Allah Ta'ala. Alasan kadang dia abaikan atau dia katakan tak ada maksud dan sebagainya kerana dia kata tak nak serupakan dengan makhluk. Okay, dengan sebab itu dia ni. Yang Mumatsilah pula mencontohkan Tuhan tu dengan sifat makhluk. Okey. Mu'attilah ni kita kata itu dia seperti golongan dibuat oleh golongan Jahmiyah. Okey. Ada juga golongan yang mengingkari sifat Tuhan, itu seperti golongan Mu'tazilah, pun sama juga mentakwilkan. Kerana bagi mereka tak boleh terima sifat Allah Ta'ala dengan nama yang diberitahu dalam Quran atau hadis Nabi SAW. Okay? Perbuatan mereka ni konon membersihkan Allah daripada sifat makhluk, kerana dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang kita bincangkan. Kemudian Mumatsilah pula yang mendakwa sifat Allah Ta'ala menyerupai sifat-sifat makhluk, seperti ungkapan mereka, tangan Allah seperti tanganku, pendengaran Allah seperti sama pendengaranku. Maka kumpulan ni kadang-kadang separuh tu dia masuk kepada wahdatul wujud. Okay, kita terangkan Ahli Sunnah punya pegangan. Dan last sekali, bab qada dan qadar. Dan bab qadar pula kita pertengahan di antara golongan Qadariyah dengan Jabriyah. Qadariyah menafikan adanya qadar, Jabriyah ni kata semua kita ni terpaksa dengan qadar. Tak ada langsung apa benda kat situ, apa masalah perhitungan. Bahkan sebagian mereka kata tak salah kita buat apa sebab Allah Ta'ala dah takdirkan. Okey. Dia kita pertengahan, bukan bermaksud dengan macam Qadariyah yang menafikan terus, tidak juga mengatakan kita ni apa dikuasai, tak ada kata tak ada qadar, tidak juga kita kata bahawa apa semua benda tu apa Allah Taala paksa kita buat. Itu istilah yang kena sebut, jaga Okey.
Jadi semua dalil kita bincangkan. Okey, lepas tu kita bincang bab itu. Okey, itulah sekali kat situ kita bincang berkenaan qadar. Okay, sambung hari ni. Okey, golongan ahli sunnah adalah golongan pertengahan dalam bab janji baik dan janji buruk. Okey. Di antara golongan janji baik dengan janji buruk. Golongan janji baik ni antara golongan wa'idiyah. Dia wa'dun, janji Allah, janji baik. Wa'id, janji buruk. Janji buruk yang Allah Ta'ala berikan amaran kepada kita tentang neraka, siksaan dan sebagainya. Okey. Murji'ah ni pula golongan yang macam kita sebut yang tu, dia mengutamakan janji baik je. Allah Ta'ala penyayang, Allah Ta'ala sangat mencintai, Allah Ta'ala takkan siksa. Sebahagian macam kalau kita nampak contoh Kristian lah, buat apa dosa pun tak apa, asalkan dah percaya tentang satu pegangan dalam agama. Macam juga orang-orang yang Murji'ah ni, dia punya basic dia macam tu, lebih kurang sama. Okay? Kalau Wa'idiyah ni pula semua janji buruk dipandang. Kadang-kadang kalau macam golongan golongan Khawarij yang mengkafirkan orang dengan dosa besar tu, dekat sini lah Wa'idiyah. Dia tak nampak tentang wa'dun, wa'id dia nampak. Okey. Dia kata golongan Wa'idiyah mengutamakan nas-nas berkaitan janji buruk mengatasi janji baik. Ya? Antara golongan antaranya adalah golongan Khawarij yang berpendapat orang yang melakukan dosa besar dari dalam kalangan orang Islam, seperti golongan melakukan zina, minum arak, adalah kekal dalam neraka, tak boleh keluar langsung. Bahkan bagi mereka, kerana hadis-hadis Nabi SAW, macam Nabi pernah sebut pada Abu Dzar Al-Ghifari, dalam riwayat Bukhari, Nabi berjalan dengan dia, dalam riwayat Muslim, Abu Dzar datang rumah Nabi, kemudian tanya, dia tengok Nabi mula tidur, kali kedua datang Nabi jaga. So ketika dia datang jumpa, dia tengok Nabi SAW dalam keadaan senyum. Betul yang kita datang kepada Jibril sebentar tadi, dan Jibril kata, wahai Muhammad, beri gembiralah, berilah berita gembira pada umatmu, siapa-siapa yang mati tak menyekutukan Allah Ta'ala pasti masuk syurga. So Abu Dzar kan tanya, dia kata, wa in zana wa in sarak, sekalipun berzina sekalipun mencuri. Nabi kata, wa in zana wa in sarak, sekalipun zina sekalipun mencuri. Dia tak puas hati, dia tanya lagi, sampai 3 kali dia tanya untuk confirmkan Nabi cakap tadi. Sampai last sekali hujung tu Nabi kata, doang imam fi Abi Dzar, sekalipun dia berzina sekalipun mencuri, walaupun Abu Dzar tak puas hati, tetap mereka akan masuk syurga. Tapi macam ahli sunnah, kita faham bahawa maksud Nabi tadi, masalah diorang takkan kekal, sebab tauhid yang mereka ada tadi boleh menyelamatkan mereka, tapi siksaan mereka akan kena, kan maksud takkan lepas. Yang bahkan terpulang kepada Allah SWT, macam Allah nyatakan, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia ampun siapa dia nak, dan dia azab siapa dia nak. Tak boleh kita kata tidak. Kalau kita puas hati mana kita pun, kita akan boleh lepas. Tak ada orang kata, takkan Allah tak lepaskan, takkan Allah tak nak berikan, macam tu. Ada kadang orang tu, dia kalau terlampau adil sangat, dia tak setuju. Macam Hasan Saqaf dan kumpulan-kumpulan dia yang macam dikatakan oleh Dr. Aizam Mas'ud, dia Syiah berbulu sunnah. So, dia kata apa? Dia kata takkanlah Abu Lahab tolong Nabi masuk neraka, Abu Sufyan lawan Nabi masuk syurga. Sebab Abu Sufyan kan akhirnya masuk Islam. Tapi jawapan dah ada. Sebab Abu Talib tolong Nabi masuk neraka, tapi Abu Sufyan lawan Nabi masuk syurga. Tapi tajuk dia satu, iaitu Abu Talib tolak tawaran Nabi. Kan Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai bapa saudaraku, cakaplah la ilaha illallah, aku hujan untuk kau dengannya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Abu Sufyan dia boleh lari, tapi dia datang bai'ah Nabi. Selepas takluknya Mekah, dia boleh lari, tapi dia tak lari, dia datang jumpa Nabi SAW dan berbai'ah untuk masuk Islam. So dia terima, walaupun dalam orang kata terpaksa ke, itu tajuk lain. Tajuk dia terima. Adapun macam Abu Talib, dia tak nak terima untuk mengatakan la ilaha illallah. Itu punca asal. Fahamkan betul-betul. Jika tidak, nanti kita akan jadi macam sebagian mereka ni. Kita boleh kata pula Allah tak adil. Kenapa buat macam ni? Kenapa Allah Ta'ala biarkan ni? Tapi Allah Ta'ala bagi ampun untuk orang ni, Allah Ta'ala siksa. Kan Allah Ta'ala Azizun Hakim, Maha perkasa, Maha bijaksana. Mana Maha perkasa, dia nak buat apa tak ada siapa boleh halang.
Maha bijaksana, dia tahu siapa yang patut dapat keampunan, siapa tak layak dapat keampunan. Dia maha bijaksana. So basic benda ni kena perhatikan betul-betul. Kalau kita salah faham, dan kita akan jadi ekstrim pada A atau B. Okay? Baik. Golongan Murji'ah pula mengutamakan nas-nas berkaitan janji baik mengatasi janji buruk. Mereka mengatakan iman hanyalah kepercayaan dalam hati. Amalan tidak termasuk dalam erti kata iman. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan takrifan iman yang disebut oleh Nabi SAW sendiri. Nabi kata, Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang. Atau bid'un wa sab'una syu'bah, 70 lebih cabang. A'laha, yang paling atas sekali adalah qaulu la ilaha illallah. Nabi kata, maksud di dalam hadis Nabi ni, kata-kata tu juga adalah iman. Iman tu banyak cabang. Paling atas sekali adalah kata-kata la ilaha illallah yang Nabi tawarkan pada bapa saudara dia. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menjauhkan benda yang mengganggu atau menyakiti orang daripada tengah jalan. Nampak duri ke kayu ke, alihkan. Tapi highway jangan. Dah ada orang dia pekerja. Awak jangan turun langgar di kereta kan, masalah. Nak isytihar kan, ini kita ni iman berhenti. Yang tunggu kejap, abang nak ketepikan tayar lori yang pecah tu. Kan dia kan kena sodok di kereta orang kita, masalah. Ya, baik pun fahamlah keadaan. Awak bukannya terlatih untuk alihkan tayar kereta tu. Iman tu terkejun. Lepas tu kan langgar di kereta. Syahid pula. Astagfirullahalazim. Ni kena faham betul Tapi itu iman. Nampak benda kotor ketepikan, iman. So daripada hadis Nabi, bila kita lihat balik, Murji'ah punya fahaman dia salah. Sebab dia orang pergi pada literal meaning, makna bahasa. Iman maksud percaya. Macam kata-kata anak-anak Nabi Yaqub ketika dia nak minta bapa dia, kan dia beritahu bapa dia berkenaan dengan Yusuf kena makan dek serigala. Dia kata apa? Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna sadiqin. Tidak engkau mukmin kepada kami, maksudnya percaya kepada kami sekalipun kami benar. Tak, orang tipu pun, tapi masalahnya realiti dia kalimah mukmin tu maksud percaya. Tapi dalam konteks syariah, kita kena faham konteks kalimah tadi dengan acuan syarak, bukan acuan bahasa. Kita bukan pergi kepada bahasa sebelum syarak. Ini banyak kesalahan berlaku sebab ni. Definisikan bid'ah lah dan sebagainya kan. Punca sebab diorang kononnya kata ikut bahasa maksud ini. Masalahnya realiti perbuatan para sahabat, mereka takkan ada-adakan tambah-tambah benda yang tak ada daripada ajaran agama. Macam ada orang kata, dia kata Ibnu Umar telah buat umrah untuk Nabi SAW. Bila tanya sanad, tak payah tanya sanad. Bijak pula. Ni ajaran sesat panggil. Zaman sekarang ni, kena jaga-jaga sikit. Ada dalam media sosial ni orang-orang yang dia panggil tadlis atau talbis. Dia palsukan atau dia sorokkan benda yang realiti jadi tak realiti. Contoh macam bila orang kata, ni dengar betul-betul bila orang kata ini muktamad mazhab Syafi'i. Anda kena faham maksud muktamad mazhab Syafi'i itu adalah bila ada kata-kata Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Ada kata-kata lama, kaul qadim, kaul jadid, waktu dekat Iraq, waktu dekat Mesir, kata-kata dia tadi, untuk kepastian mana yang paling kuat, itu dipanggil sebagai muktamad tadi. Pemilihan ulama-ulama tadi dalam mazhab Syafi'i tadi ikut ada peringkat-peringkat dia. Peringkat awal yang pertama adalah apa yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Diorang ada formula. Kalau Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi setuju, dia bagi muktamad. Kalau dia kata diorang berselisih, maka siapa kita dahulukan? Lepas tu bila kemudian baru tu masuk pula Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ar-Ramli. Tapi bukan maksud dia boleh buat amalan baru. Bukan buat amalan baru tambah Sayyidina dalam selawat. Itu bukan ajaran Imam Syafi'i pun. Maka kalau ada kata ada khilaf pendapat Imam Syafi'i, bertembung satu sama lain, dan di sini timbul tajuk siapa muhakkik mazhab, untuk jelas kepada orang mana satu pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat di sisi mazhab.
Itu maksud dia. Bukan dia buat amalan baru, tahlil, kedua arwah, tiba-tiba jadi, Imam Syafi'i tak buat. Tiba-tiba dia kata ni, itu peringkat pertama. Maksud dia, benda dia kata muktamad, bukan muktamad macam yang dimaksudkan. Muktamad yang dia buat tu adalah sebenarnya dia buat reka amalan baru, kemudian dia kata, ini muktamad. Sehingga orang ni, dia punya kata-kata menjadi pilihan bila dalam pemilihan mana satu khilaf akwal tadi, di mana satu yang menjadi pilihan untuk kita kata ini mazhab Syafi'i. Itu sebenarnya bukannya maksud orang-orang bawah ni boleh buat amalan baru yang orang atas tak buat. Betul, saya ingat ada sekali tu bila timur tajuk tambah Sayyidina, bila kita tanya mana daripada Imam Syafi'i, mana daripada anak murid Imam Syafi'i, mana daripada Imam Nawawi, tiba-tiba dia kata apa? Dia kata kalau orang atas tak cakap, bawah cakap pun aci juga. Maksud dia benda barulah. Ini jaga-jaga bila dengar muktamad bohong. Ini panggil saya panggil talbiyah atau tadlis. Lepas tu kalau dia kata pula, dia tambah lagi, dia kata bahawa benda ni dia kata kalau anda kata ada dalam kitab tadi, terus terima. Benda ni kita dalam kitab tanpa dalil, tang mana pula boleh jadi sah. Dan dia kata pula, tapi ada ulama kata. Ini cara bentuk yang mereka gunakan. Dan kadang-kadang dia buat cara ahli bid'ah biasa. Ahli bid'ah, tajuk lain dalil tu datang, kisah tu datang, dia bawa amalan dia letak kat situ. Contoh macam biasa ahli sufi, orang geng sufi ni suka zikir menari kan. So bila dia tanya mana dalil, dia kata tengok Ja'far bin Abi Talib. Wah, kisah tak sahih, tapi Nabi puji dia. Nabi kata anta minni wa anna minka. Engkau macam engkau dari aku dari engkau. Mana kita ni serupa. Gembira Ja'far jangan terlompat-lompat. Terlompat-lompat. Macam kita kalau main-main dengan anak kita dengan happy sangat lompat-lompat. Tengok. Kalau boleh lompat-lompat Nabi tak marah. Mana zikir lompat pun naci lah. Dia lain tau. Dia bawa cerita lain, dia bawa dalil lain. Bila orang tanya contoh macam bila Imam Syafi'i mati, siapa jadi tekong tahlil? Dia jawab apa? Dia kata, nak kena bawa ke dalil bahawa Imam Syafi'i baca Quran dekat kubur Laith bin Sa'ad? Ya tak? Kisah baca kubur dekat baca Quran dekat kubur, khatam kat kubur tadi, riwayat tu datang daripada orang tahun 700 Hijrah yang kata mutawatir. Imam Nawawi pun tak pernah nukilkan perbuatan tersebut. Kawan tu kata mutawatir, dia pun golek mutawatir juga. Punya simple. Kalau kita tanya balik mana sanad, dia diam. Dia kata sanad tak perlu. Janji ulama kata adalah tu. Ini mungkin talbis dan tadlis. Disamar-samarkan. Jadi orang awam macam, pening, dahsyat ustaz ni. Pandai ni. Dia dapat cerita orang tak dapat. Dia jaga sikit. Dia sembunyikan. Sebab kisah tak ada kaitan pun. Kalaulah betul sekali Imam Syafi'i baca Quran dekat kubur Imam Laith bin Sa'ad. Kalau betul sekalipun, itu bukan dalil untuk awak reka amalan baru. Maksudnya kita bolehlah berkumpul kerana kematian. Imam Syafi'i datang, Laith bin Sa'ad dah mati dah. Maksudnya kalau ikut ajaran tadi, awak pergilah khatam Quran dekat kubur-kubur siapa yang awak nak. Bukan buat tahlil kat rumah. Pergi kubur tu, baca Quran sampai habis. Tak buat pula. Tapi Syekh kita masa banyak Syekh nak telaah kitab. Telah kitab kena habiskan. Ni gila dia panggil. Ni bagi tadlis. Dia sembunyikan cerita tadi macam ahli bid'ah biasalah. Asal nampak boleh sumbat. Walaupun asalnya dalil tadi bukan itu, untuk itu pun. Macam orang kalau yang dikata macam orang tu jenis otak yang kurang center sikit, dia kata apa? Kalau nak masuk tandas, baca ayat kursi. Nabi ajar dah nak masuk tandas kan? Kita tukar, baca ayat kursi. Ini benda ni akan berlaku. Sebab kalau kita open up, meaning betul lah. Bahkan mungkin orang tak payah baca. Masuk tandas pun tak payah baca doa masuk tandas. Sebab Nabi kata barang siapa baca ayat kursi pada awal pagi, dijaga daripada jin sepanjang siang. Barang siapa yang baca di awal malam, sepanjang malam dia akan dijaga daripada jin. So maksud dia, perlu tak lagi baca? Ni logik. Perlu tak lagi baca? Nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Perlu baca lagi tak? Ikut logik geng-geng ni, tak payah baca dah lah. Sebab hadis Nabi dah kata jaga. So baca buat apa?
Keluarkan dari sunnah. Mana kalau sunnah Nabi ajar macam ni. Tapi kalau dah baca ayat kursi pagi, tak perlu baca doa masuk jamban. Itu. Ini jaga-jaga sikit. Yang terakhir saya tengok dia bawa nama Imam Bukhari lah sekian sebagainya, tapi dia cuba untuk menangkan orang-orang yang buat bid'ah. Ibnu Kullab dia masukkan sekali. Ni sangat bahaya. Dia bawa, dia longgokkan sekali, letak nama Bukhari dulu, sekian dulu, kisah berlainan, tajuk tak ada kaitan, kemudian dia sumbat nama-nama ahli bid'ah yang dia nak masukkan. Dia kata ahli kalam ini telah diadili, telah dianiaya. Siapa aniaya diorang? Para ulama keluarkan fatwa sahaja, orang faham dan orang tahu mereka tak betul, habis cerita. Masalah apa berlaku kepada Imam At-Tabari di Baghdad dahulu, bukan benda tu disuruh oleh Imam Ahmad. Orang dengki, sama-sama manusia dengki dengan seorang ulama, maka dia orang cuba reka cerita. Kenapa nak katakan ini perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal punya pengikut? Maka di antara mereka hampir 100 tahun lebih beza. Kenapa nak cakap macam tu? Unless memang sengaja nak masukkan ahli bid'ah sebagai orang yang dianiaya. Sedangkan timbul tajuk tadi, kalau orang tu bukan ikut salaf, jangan bawa dia orang punya fahaman dalam Islam. Habis cerita lah. Pelik tu. Ini jaga sikit. Golongan ahli bid'ah ni sekarang ni dah makin meresak. Ini apa ahli bid'ah berbulu salafi. Tu ada bersepah sekarang ni. Baik. So dia kata kat sini, mereka mengatakan iman tu hanya apa? Kepercayaan hati saja. Dan amalan tidak masuk ke dalam erti kata iman. Sedangkan kita kata masalah bahasa tajuk lain. Masalah syarak yang kita dahulukan, apa Nabi sebut? Apa Nabi kata tentang iman? Kalau dia kata Nabi sebut iman tadi adalah kata-kata dan juga perbuatan, awak keluarkan kenapa? Ikut hadis Nabi tadi, kata-kata la ilaha illallah tu iman. Dan ikut hadis Nabi tadi, mengalihkan benda yang menyakiti orang di tengah jalan adalah iman. Berjihad adalah iman. Itu benda-benda yang patutnya kita faham. Tapi oleh kerana ni balik kata bahasa, kata ikut bahasa, tak, ikut syarak lain lah, ikut bahasa dia kata. Memang kalau kita jumpa ahli bid'ah, banyak suka buat perangai macam tu. Dia kan sibuk kata, tapi dalam bahasa maksud apa? Bila kata bid'ah, Nabi kata kullu bid'atin dhalalah. Kullu tu maksud apa? Dia try nak larikan, cuba untuk sumbat. Kalau boleh kelirukan orang tentang tajuk kalimah tadi, dia masukkanlah siapa dia nak. Ini kena jaga, sangat kena jaga. Terutama akhir zaman ni, banyak penyesat-penyesat ni, di atas nama agama mereka menyesatkan orang. Baik. Dia kata apa? Maksiat yang dilakukan tidak dapat memudaratkan iman yang dimiliki oleh seorang. Apa maksiat kita ada, dia takkan rosakkan iman. Dia kata macam contoh, macam orang tu, dia buat timbal balik ikut akal. Mana kalau orang tu kufur, apa banyak mana pun amal kebajikan dia buat, tak pakai. Sebagaimana orang yang kalau dia tak ada iman, buat amal kebajikan banyak, tapi tak pakai, tak dikira oleh Allah Ta'ala. Maka macam itulah juga orang yang ada iman, kejahatan banyak mana pun dia terbalik kan. Dan kita tahu bahawa masalah apalah agama kita tidak berdasar pada logik, dia berdasar kepada dalil. Kalau dalil kata ada. Kalau dalil kata kena hukum lah. Kenapa kita nak katakan tak kena hukum pula? Asal dia percaya, dia kata lepas. Masalah hak Allah Ta'ala mengampunkan siapa dia nak, dia azab siapa dia nak, itu hak mutlak Allah Ta'ala yang tak boleh dipersoalkan. Bahkan memang kita tahu dalam hadis Nabi SAW, ada manusia tu dengan lipatan kejahatan dia, sejauh mata memandang, dibuka kan, dia ingatkan dah tak ada dah kebaikan untuk dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh keluarkan satu kad bitaqah. Ni hadis panggil hadis bitaqah. Bukan kad macam kad edis my kad tu. Maksudnya ada tulisan, satu keping tulisan yang padanya tertulis la ilaha illallah. Ditimbang dengan dia punya amalan yang sejauh mata mandang tadi, diletak satu ceper, diletakkan la ilaha illallah satu ceper lagi, berat la ilaha illallah, melepaskan dia daripada azab. Ini apa yang Allah nak bagi. Bukan mesti semua orang dapat. Macam perempuan yang bagi minum anjing, itu Allah Ta'ala gandakan nilai kebajikan dia. Kalau tidak, awak bagi mak awak minum lagi besar banding bagi anjing minum. Jangan sengih lah.
Lepas ni, confirm lepas. Sebab apa? Anjing dapat perempuan bagi minum anjing masuk syurga, aku bagi minum mak aku, lagilah syurga. 2 kali syurga, 3 kali syurga. Awak jangan perasan. Sebab nilai amal tadi diganda ke tidak? Tuan tak sebut dalam Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan bagi siapa dia nak. Kalau dia gandakan, selamatlah awak. Dia tak gandakan, tak lepas. Walau banyak mana sekalipun. Kalau dosa tu nak jadikan salah, satu kalimah boleh menjunam 70 tahun dalam neraka. Kalau untuk jadi kesalahan Allah Ta'ala kira, satu kalimah 70 tahun junam dalam neraka. Macam mana awak nak kata awak boleh selamat? Sebab tu dalam tajuk ni macam Murji'ah ni, bila dia ayat macam ni, masalah. Dan Malaysia banyak Murji'ah sebenarnya, terutama golongan yang tak solat, tak jaga solat. Kategori diorang kategori ni. Dia kata asal dari syahadah, jangan dikafirkan. Bila tak kafir, tak ambil tindakan pula, salah juga. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya, kalau orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, bermalasan ke, akan dipanggil oleh kerajaan, tanya, tak solat, suruh solat, nasihat, tak nak solat, bunuh. Mazhab Syafi'i beza dengan Ahmad adalah Ahmad kata dia kafir. Imam Syafi'i kata dibunuh tapi takzir. Bukan dibunuh kerana hudud, dibunuh kerana takzir, supaya hentikan orang ramai daripada ikut perangai dia. Ini problem juga bila orang kita diingatkan dia tak kafir lagi tapi lepak golek-golek. Itu yang kita sebut berkali-kali kan, isteri kadang suami-suami tak solat, selama je, relax je, jangan kahwin lain je, jangan kahwin lain. Actually orang tu mengaku, ada orang tu mengaku kat saya, dia jumpa saya, dia kata suami dia jahat lah, apa benda lah, pukul, abuse. Lepas tu saya tanya, sejak bila? Sejak mula kahwin. Dah kahwin berapa tahun dah? Dah dekat 30 tahun. Lepas tu saya kata, saya pandang muka, saya kata, hari tu bukan yang tak senonoh. Yalah, tak senonoh, dia mula kahwin. Lepas tu tak buat aduan. Dia diam. Pasal sekarang ada perempuan baru. Betul, dia angguk. Pasal perempuan baru je. Kalau anda kata kalau tak ada perempuan baru, suami tu setan pun tak apa. Minta maaf cakap, betul, realiti dia macam tu. Asal jangan perempuan lain ada. Kalau perempuan lain ada, siap. Janganlah. Suami tu memang jahanam. Keluar habis semua, tak solat lah benda kan. Tanya sejak bila tak solat? Sejak mula kahwin. Kita gaduh kepala. Kenapa dulu tak ngadu? Dia diam. Kenapa dulu tak ngadu? Kat situ kita faham, rupanya pasal kes kahwin lain je. Ada perempuan lain, dia ngadu lah. Tak ada perempuan lain, tak ngadu. Suami tak solat, awak pergi lepak dengan dia, buat apa lagi? Nanti nak berubah. Bila berubahnya? Awak bagi kata dua. Nak solat atau pisah? Cakap macam tu. Maka boleh buat kes ke mahkamah lah. Kalau mufti Perlis sebut tentang isap rokok, boleh minta cerai. Kenapa bab tak solat tak boleh minta cerai pula? Dah fasik kot suami tu. Pelik betul. Datang pula nanti orang, jangan minta cerai, tak mahu syurga nanti. Suami tu setan kot. Awak gila ke? Faham tak? Suami mengamalkan bomoh ke, ilmu hitam ke, tak minta cerai, kenapa? Ya, bila suami akak ni amal-amal benda bukan kawan dengan jin, lama dah belum kahwin lagi. Lepas tu sekarang kenapa? Dia nak kahwin lain. Saya macam payah. Lepas tu bila saya cakap yang saya kata kan, isteri bila suami tak solat tak minta cerai, bila suami kahwin lain minta cerai. Benda tu bukan saya cakap kerana saya reka-reka. Jumpa manusia hidup berpuluh tahun dulu, bertahun-tahun lepas, almost dalam 8 tahun lepas satu kes yang dah jadi, yang baru ni baru beberapa minggu lepas kita jumpa, orang suruh datang jumpa, tanya akak ni, memang suami saya tak senonoh lah, apalah, tak sedar diri, bla 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 bla. Iya betul, dia kata suami tak sedar diri lah, apalah. Saya pun macam, betul, saya tanya sejak bila perangai macam ni? Sejak mula kahwin. Tu macam yalah, tak apa. Itu bahaya sebenarnya. Pasal masalah tak sedar berkenaan dengan apa serius apa tidak. Patutlah hadis Nabi pun sebut berkenaan masalah tinggal solat. Untuk anak-anak kita boleh pukul umur 10 tahun tak solat, pukul kerana tak solat. Bukan Islam tak ada seorang pun
umat Islam kita ni mati kena pukul tak solat. Tak ada seorang pun. Dari zaman sejarah, dari zaman Nabi sampai sekarang tak pernah ada. Tapi nak tunjukkan serius. Tahu tak, serius. Kita marah anak kita mencuri, marah anak kita skodeng orang, anak marah, kita marah. Ponteng sekolah kita marah, isap rokok, kan, merompak kita marah. Tapi yang patut kita marah lagi besar dari itu adalah masalah solat. Tapi bagi Murji'ah, ini rukun Islam ni. Rukun Islam 5 perkara. Pertama, melafazkan 2 rakaat syahadat. Kedua, solat 5 waktu. Boleh tak solat dan diorang masih lagi relax. Sebab saya kata ini Murji'ah. Sebab asal dah syahadah. Ya, syahadah Syekh. Ahli kiblat. Ahli kiblat bila menghadap solat, masih solat dia ahli kiblat lah. Kalau tak solat ahli kiblat apa benda je? Dia ngadap ke mana? Kalau awak ahli kiblat, maksudnya kiblat kita ke arah Kaabah, solat. Ya, itu ni istilah ahli kiblat. Hei, pelik tu. Tak tahu kenapa, tapi realiti dia saya perhatikan kat Malaysia ni lah ya, masalah dia. Bapak marah anak apa ponteng sekolah orang sekian, anak ni lah, tapi dia tak pernah marah anak dia tak solat. Dia rasakan benda ni adalah benda peribadi, personal. Bahkan ini adalah rukun Islam yang kedua. Tak ada yang lain. Yang peliknya boleh. Orang munafik zaman Nabi solat lagi tau. Hatta zaman Abbasiyah, zaman Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah ni muncul, diorang masih solat. Tahu tak? Diorang masih solat. Dengan serosaknya akidah diorang pun, diorang masih solat. Yang zaman kita kat Malaysia, dia tak tahu akidah pun, tak tahu dia belajar apa, solat pun tidak. Apa tinggal? Ini Murji'ah, tu saya fahamkan balik. Irja' atau Murji'ah maksudnya melewatkan akan amal daripada iman. Itu maksud asal. Dan bagi dia semua janji baik Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala betul firman dalam Quran, Innallaha Ghafurur Rahim. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu juga, Nabi ibadi anni anal Ghafurur Rahim. Beritahu hamba-hambaku, aku amat pengasih, amat penyayang. Dan aku amat Ghafurur Rahim, amat pengampun lagi amat penyayang. Tapi Allah Ta'ala sebut juga pada Nabi, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi bagi tahu mereka juga, azab aku azab paling pedih. Dua-dua sekali kita kena iman. Bagi Murji'ah yang tu tak nak lah. Bagi yang atas tadi, Khawarij, tak nak masalah keampunan. Dia punya idea macam mana? Okey, ini nafsu kita, ini perintah Tuhan. Ikut perintah nafsu, kita telah menduakan Tuhan. Syirik, dia kata. Nabi tak pernah ajar macam tu. Logik akal macam dia. Betul lah, betul juga. Kalau dia menduakan Tuhan, ni duakan lah. Allah Ta'ala kata, dia tak ikut. Dia menduakan Tuhan lah. Pada benda tadi, dorongan nafsu tadi bukan masalah menuhankan nafsu dengan maksud masalah pengabdian diri. Bukan. Dia adalah keadaan di mana orang tersebut, kita panggil dia dikalahkan oleh dorongan nafsu dia untuk membuat perkara berkenaan. Bukannya dia ada pula apa la ilaha nafsu, mana ada. Tak ada ilah kecuali nafsu, mana ada dia punya ajaran macam tu. Dia tak ada pengetahuan sedemikian. Tapi banyak orang kadang-kadang, dan saya perhatikan dalam konteks ni, tak boleh nak bezakan. Tak boleh nak bezakan. Bagi mereka, benda berkenaan ikut logik. Logik dia memang nampak logik lah. Perintah Allah, perintah nafsu. Kita ikut perintah Allah Ta'ala, kita tauhidkan Allah. Kita tinggalkan perintah Allah Ta'ala, ikut nafsu, kita menduakan Allah. Maka telah syirik. Tapi Nabi tak pernah kata macam tu pun. Tak pernah ada Nabi SAW dalam mana-mana hadis baginda memahamkan kita sedemikian. Tak ada. Tak ada satu pun hadis datang macam tu. Tapi bagi golongan ni, ini kefahaman yang mereka ada. Sebab apa? Logik. Bukan berdasar kepada nas. Dengan nas, kita akan tahu sebenarnya mana kedudukan kita. Okay? Dia kata orang yang melakukan maksiat, bagi golongan Murji'ah ni, orang yang melakukan maksiat seperti orang yang melakukan zina dan minum arak, tidak berhak masuk ke dalam neraka. Dan iman dia pula tak ubah sebagaikan iman Abu Bakar dan Umar. Sebab iman bagi dia percaya. Contoh kalau saya kata ini air halia, kan, macam mana awak nak tambah iman, kepercayaan? Macam ni handphone, macam mana kepercayaan anda boleh berbeza dengan percayaan saya? Sama lah, awak percaya, iman lah. For them, iman tadi adalah percaya. So percaya dia tak ada degree tambahan dan
Kurang. Tapi dalam konteks syariah, iman itu bertambah dan berkurang. Ini yang Murji'ah tak ada. Sebab tu dia kata, iman siapa-siapa yang ada macam Abu Bakar lah. Abu Bakar percaya, Umar percaya, awak percaya. Sama lah. Dia kata. Ini bukan apa yang diajarkan dalam agama. Bahkan dalam hadis Nabi SAW dalam Quran Karim, sebut iman tu bertambah. Iman bertambah dan berkurang. Memang bertambah dan berkurang. Dan bertambah dengan amal-amal kebajikan, berkurang dengan maksiat dan juga keingkaran. Baik. Ahli Sunnah berpendapat orang Islam yang melakukan dosa besar tidak keluar daripada Islam. Cuma dia dikira orang Islam yang kurang iman selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang mengkufurkan secara jelas dan terang. Kalau dia buat benda yang mengkufurkan dengan jelas dan terang, dengan dia tahu, maka benda berkenaan barulah dia terkeluar dari agama. Kadang mengkufurkan orang ni bukan mudah. Tapi kita kena ingat macam yang geng-geng geng-geng waktu kita buat kuburiah. Tajuk kuburiah dekat sini, kan geng-geng Hadramaut tu datang kan. Dia marah waktu dalam bilik tu, dia cakap apa? Dia kata korang kafirkan kami. Saya kata, bila saya kafirkan? Dia kata kau dah buat benda kufur mestilah kafir. Saya kata tak semestinya. Sebab dalam hadis Nabi SAW, para sahabat pernah minta kepada Nabi untuk buat pokok gantung pedang. Macam orang musyrikin ada pokok gantung pedang. Zat Anwat. Nabi kata subhanallah. Nabi kata ini macam Yahudi cakap. Ketika bercakap pada Musa AS, dia kata apa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, buat untuk kami Tuhan macam diorang, orang-orang tu ada Tuhan. Lepas seberang lautan, sampai seberang, diorang nampak orang sembah berhala. Diorang minta Musa buat untuk diorang sembahan. Musa ada kata suruh ucap balik tak? Saya kata. Musa kata innakum qaumun tajhalun, korang kaum yang jahil. Nabi pun tak suruh para sahabat untuk apa? Syahadah balik. Soalan, dah keluar agama ke? Kata-kata tu kufur tak? Kufur. Kata-kata tu kufur. Tapi soalan, dah keluar belum? Bila Nabi tak suruh syahadah semula, Musa tak suruh syahadah semula, dan awak nak kata apa? Saya kata dia tak puas hati. Dia kata kita kafirkan. Saya kata kita kafirkan. Amalan tu kufur je. Cium sembah batu nisan, minta pada wali yang mati, tak kufur lagi apa benda awak nak cakap? Tindakan itu kufur. Bagi siapa yang memang tahu dan buat juga, ialah kafir lah. Siapa Ta'ala, Allah je tahu pada hati dia. Tapi pada pengikut-pengikut yang jahil ni, dia buat apa dia buat, kita mana tahu dalam hati dia ada apa. Macam mana kita nak bedah hati dia? Tapi dari segi amalan tu kufur. Takkan nak kata baik pula. Adalah perkara yang baik meminta pada wali yang mati. Ajaran mana? So jadi kadang-kadang bagi kita, orang yang buat benda-benda tadi, bagi kita jahil atau kurang iman. Itu kita punya. Okay? Dia dikira beriman dengan iman yang dia miliki, dan fasik sebab dosa besar yang dilakukan. Unless dia kata saya halalkan, zina adalah halal, arak adalah halal, dan dia kufur, keluar agama. Solat tidak wajib, keluar agama. Dia tak nak solat, dia malas, satu benda. Dia kata solat tak wajib, puasa tak wajib, keluar agama. Ni kena faham ada beza dia. Adapun dia dengan malasan sebagainya, belum lagi. Okey? So kalau dia kata orang tersebut dengan apa, dia dari segi iman dia dikira beriman dengan iman dia miliki, dan fasik dengan sebab dosa besar yang dilakukan. Di akhirat dia berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengar batuk. Baik. Jika Allah Taala menghendaki, dia akan mengampunkan dan memaafkannya, dan jika dia menghendaki, dia boleh mengazab orang tersebut sehingga dirinya bersih daripada dosa. Setelah itu dimasukkan ke dalam syurga ikut kadar dosa dia. Ada orang kena bakar sampai buku lali, ada bakar sampai betis, ada bakar sampai peha pinggang, ada sampai dada, ada terbenam dalam api semua sekali. Betul, kita tahu memang itu hak Allah Ta'ala untuk mengeluarkan balik. Pada sudut asal kumpulan sesat ni, ada kata itu saya ingat geng Kahal Al-Kadzab. Tapi pasal dia tak belajar tentang sirat, tentang apa, tak tahu tentang wujudnya sirat yang disebutkan tentangkan di atas neraka. So diorang bercakap lah, dia kata mana ada masuk neraka waktu keluar balik. Tapi dia nak pakai bahasa, dia tak erti bahasa Quran kan, sebagai ayat surah Maryam. Surah Maryam Allah tak sebutkan
Wa in minkum illa wariduha. Tiada dan kamu kecuali akan apa? Melintasi neraka tu, semua akan masuk. Melintasi atas neraka, semua akan lintas. Kan ala rabbika hatman maqdiya. Ia adalah atas Tuhanmu satu benda kepastian yang telah diputuskan. Benar tak kata? Thumma nunajjil ladina taqaw. Ini kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadaru zalimina fiha jithiya. Kami akan tinggalkan orang yang zalim dalamnya dalam keadaan melutut. Saya kata ni ayat ada. Dah masuk keluar. Dia orang dah macam gagau. Yang tu dia jahil. Lepas tu yang kelakar dia nak baca hadis. Mula datang-datang dia kata tak nak baca hadis. Kami tak terima hadis. Tak apalah bagi Quran lah, okey. Jadi dia sepit nak baca hadis. Dia kata baca hadis buat apa? Kata tak nak hadis tadi kan? Ni gila panggil. Dia kita ni hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ada. Dan Nabi beritahu ada. Orang yang masuk neraka diampunkan. Siapa awak untuk mempersoalkan? Yang pelik yang ni dia kata pasal korang pegang Quran saja. Dalam Quran je. Dalam Quran ada ayat tadi dia tak jumpa. Masalahnya dia tak faham. Dia cari ayat yang takkan lepas, pasti kekal abadi. Itu yang problem sebenar yang kita perhatikan. Masyarakat Islam kita ni ialah mandai. Bahasa Arab pun kadang level kosong. Datang apa baca salam adalah apa 0.1. Atas sikit kan. Ini level kosong, zero. Tiba-tiba nak terjemah Quran. Aduh. Yang best ni pula, Quran terjemahan dia pakai Quran Saudi. Kalau dia pakai geng-geng sesat punya terjemahan, mungkin dia menang sikit kot. Saya pula kena terjemahkan literal lah pula, patah. Tapi pasal dia buka Quran terjemahan Saudi. Saya gelak. Saya kata Muhammad ni dia orang jahil masalah ni. Dia nak cari hujah dia dalam Quran yang diterjemahkan oleh ni, diterbitkan oleh apa? Kerajaan Saudi Arabia yang Wahabi. Kau nak jumpa mana dalam tu? Ajaran kau tak jumpa punya. Confirm tak jumpa. Sebab dia akan letakkan apa dari pengertian dia ambil dari tafsir apa disepakati oleh sunnah. Kalau kita ada penambahan kalimah untuk penjelasan, bukan sokong wahdatul wujud, bukan sokong ajaran sesat. Lepas ni dia kata ustaz cakap je kita pakai Quran lain lah. Tak ada hal pakai Quran lain pun. Pelik. Ni kesian kan. Banyaknya orang yang macam ni kita perhatikan. Okey, dia kata itu yang kita pegang. Maksud dia Allah maafkan. Sebab tu Allah sebut yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sifat Allah Ta'ala memang betul kita ada salah dosa dan pahala, tapi hak Allah Ta'ala untuk lepaskan. Kita dengar hadis tentang apa? Tentang hadis najwa. Bukan najwa penyanyi tu, najwa bisik-bisik. Hadis bisik-bisik. Dia ada akhirat nanti. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dihalang oleh seorang tabi'in. Dia kata tawaf, orang tu lentang. Ceritakan aku apa yang daripada Nabi SAW. Lepas tu, apa Nabi cakap tentang najwa. Jadi Ibnu Umar ceritakanlah. Dia kata, Nabi SAW kata, hari akhir nanti Allah Ta'ala akan bawakan orang beriman bawah lindungannya. Kemudian dia akan tunjukkan semua dibuat oleh orang tersebut. Dosa-dosa yang dibuat. Sambil Allah Ta'ala berkata, ata'rifu dhamba kadha, ata'rifu dhamba kadha. Kau tahu tak dosa ni? Kau tahu tak dosa ni? Kau tahu tak dosa ni? Yang orang tu kata, orang tu sebagai yang mukmin, bukan munafik, dia kata apa? Ya Rabb, ya Rabb, ya wahai Tuhan, ya wahai Tuhan, aku tahu. Sampai satu tahap dia rasa confirm dia akan kena hukuman. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata pada dia, ni tutup tak buka pada luar. Akulah yang dahulu sorokkan benda ni daripada manusia di dunia. Akulah pada hari ini yang mengampunkan akan dikau. Maka diberikan kitab amalannya belah kanan dan dikeluar tanpa dikira apa-apa benda yang daripada kesalahan. Ini yang Nabi kata semua umatku akan diampunkan kecuali orang yang tunjuk dosa terang-terangan. Terang-terangan tunjuk parti. Saya parti kan. Saya tipu orang tu tak reti dan sebagainya. Dia buat dosa terang-terangan. Jadi yang ini confirm kena soal. Akan ditayangkan pada semua. Tapi yang mana disorokkan oleh Allah Ta'ala, yang pergi dedah buat apa? Jangan dedahkan dosa yang awak buat. Sebab awak berpeluang untuk diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan cara tadi. Tapi kalau buka semua, dah semua orang tahu. Mamat tu aku kenal. Bukan dari tu dia buat benda ni ke? Bukan dia scammer ke? Bukan dia sekian ke? Habislah. Tak ada lah lindungan dan juga pemaafan yang mudah.
Sebab tu kita kena faham, benda ni hak Allah Ta'ala ceritakan bagi kita, dalam diri kita ni ada harapan, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita rasa macam amal kita buat ni lah tak banyak sangat, tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Lepas tu bila ada kawan kita tanya, dia kata, kan Nabi kata Allah Ta'ala ciptakan rahmat itu 100 bahagian. Allah turunkan 1 bahagian untuk semua makhluknya berkasih sayang. Binatang sayang anak, suami sayang isteri, kan, mak bapak kan sayang anak, anak sayang mak bapak. Dengan 1 bahagian Allah simpan 99 untuk hari kiamat. So kat mana, apa 99 tadi? Saya kata ni lah antaranya. Macam Allah Ta'ala ampunkan orang tersebut, sedangkan dia patut kena dah. Dah patut kena dah. Tapi Allah Ta'ala lepaskan. Allah Ta'ala lepaskan. Ini dia kata, yaghfiru liman yasha'. Diampunkan untuk siapa yang dia nak. Bukan kerja kita. Orang tu nak diampunkan bukan kerja kita. Untuk kita tak puas hati. Ikutkan tak puas hati, kita banyak tak puas hati. Tapi Allah Ta'ala lebih adil. Bahkan Allah Ta'ala punya hukuman lebih adil banding apa yang kita bayangkan. Kita menyampah dengan orang tu, kita harap jatuh longkang. Tapi, ya betul kan? Tapi dia jatuh longkang, betul dia bertaubat, okey je, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata ikut kita, kalau dia kata Allah simpan, tak hukum dia kat dunia, hukum akhirat. Itu tak ada bandingan. Maksud dia kalau orang tu dihukum di hari akhirat, la ilaha illallah. Kadar dia, sakit dia, kan, kekal abadinya tidak sama dengan hukuman dunia. Sebab tu kita lapang dada lah, relax lah. Jangan pening kepala, kenapa tak jatuh-jatuh lagi? Aku doa dah 10 kali tak jatuh lagi. Macam Allah tak tangguh kan? Kadang-kadang bila kita tanya kenapa Allah tak berikan kemenangan pada umat Islam di Palestin dengan segera, sebab Allah nak tukar persepsi dunia. Kalau dulu satu masa dulu dunia ni sibuk teroris Islam kan, dengan apa dibuat sekarang, boleh kata semua orang nampak gila dah. Amerika Syarikat punya polisi semua sekali nyata, hanya orang bodoh je tak faham-faham. Mana UN tu kan, kita bersama bangsa-bangsa bersatu. Daripada dulu lagi para ulama kata itu adalah pembohongan. Mana cara mereka untuk kuasai umat Islam. Tapi kita tak faham-faham juga, tak nak dengar. Tapi bila orang buat macam ni, sampai orang kafir sendiri pun tak puas hati. Orang kafir sendiri tak puas hati dengan apa dibuat oleh golongan rejim Zionis ni. Awak kena faham, bila Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu memerangi Yahudi, sehingga berkata pokok-pokok dan batu-batu, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi belakang aku, mari bunuh dia. Awak tahu tak benda ni kalau ikut kepada sudut realiti hidup, payah kita nak bayangkan. Bagi kita diajar kan, maafkan, ampunkan, let go, forgive and forget. Satu benda yang bagus. Mana balas kasar pada orang yang buat jahat pada kita, ikut pada keadaan biasa, kita rasa macam tak elok. Tapi ialah macam saya pernah cakap lah, kalau orang kata kan, nak tengok cerita, nak tengok awak adil tak adil kan, tengok cerita Tamil. Yalah, waktu tengok orang jahat tu buat kan, kita geram gila dengan orang jahat tu buat. Tapi nanti hero balas lagi teruk. Dia terajar orang tu jatuh bangunan, kita boleh tepuk tangan. Awak tahu pasal ni? Tak tengok lah, itulah. Tengok cerita Korea je itulah, tengok cerita Tamil. Cerita Tamil ni bagus. Bab berkenaan dengan kehidupan manusia. Saya naik Grab baru ni, sembang dengan budak tu. Rupanya orang India Malaysia banyak yang tak tahu sebenarnya bahasa Tamil, bahasa India tu ada banyak bahasa. Yang biasa dia dengar Tamil atau Hindi. Sebenarnya ada banyak lagi bahasa. Malayalam lah, Telugu lah. Saya sebutlah cerita ni, tapi pelakon tak cakap Tamil kan. Saya tak tahulah bang. Saya tanya cerita Bahubali pun dia tak tahu siapa apa pakai bahasa apa. Bahubali mana pakai bahasa Hindi. Dia tengok yang Hindi punya, dia orang Malaysia, pakai cakap bahasa Tamil. Kau tengok yang Hindi sebab apa? Pelik jugalah, saya macam confused. Akhir dia mengaku, dia kata saya tak tahu. Saya tak tahu ada banyak bahasa. Abang cakap hari ni baru saya tahu, dia kata. Oh je ke? Punya dia tak tahu. Tapi realiti macam tu. Bayangkan bila benda tu jadi sangat dahsyat, Allah tolak sampai ujung kan, sampai last sekali orang nampak apa dia orang buat, kalau kita balas balik nanti semua orang bersorak, tepuk tangan. Sampai peringkat macam tu.
Bila pokok dan batu bercakap, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi belakang aku, mari bunuh dia. Satu situasi yang orang takkan siapa tolak, takkan siapa kata kita jahat. Tahu tak? Sebab tu kadang-kadang kita nak cepat bantuan tu datang, tapi Allah Ta'ala lebih tahu apa yang patut, apa yang tidak. Penangguhan bukan maksud Allah Ta'ala redha. Penangguhan kadang-kadang maksud dia ada Allah Ta'ala nak tolak sampai satu keadaan jadi macam cerita Tamil tadi. Memang ketika hero pukul tu, tumbuk tu tercampak, pecah dinding. Faham tak? Dia tergajang, terpecah dinding, 3-4 dinding lepas gitu lah. Atau jatuh di bangunan kan. Ketika tu awak perasan tak audience? Padahal ialah orang jahat tu jahat lah, tapi jahat dia tak pernah tolak orang sampai macam tu sekali mati. Habis dia racun ke, tembak ke. Ini tolak di atas bangunan, jatuh-jatuh mati. Lepas tu pijak pula. Dah jatuh tu di lutut, dari atas lutut lah, jatuh pijak gitu, keluar isi perut. Happy pula yang menonton tadi. Sebab kadang-kadang kita marah dengan ketidakadilan tadi. Sampailah sekali satu peringkat, apa kena pada kita kesian dah. Tak ada lagi belas kasihan. Itu yang akan timbul nanti. Lepas tu hadis Nabi tak bohong. Hadis Nabi tidak bohong. Satu peringkat nanti bila diorang buat, so yang US dah bunyi kan, dia kata ini akan menyebabkan sokongan pada Israel, bahkan kepada US. Dia pakai veto hari tu sekali. Sekarang ni bila dah semua sekali kan, 10 negara je menolak. 10 negara tadi boleh bilang semua sekali siapa. Papua New Guinea memang dia orang terhutang budi lah, sebab yang berikan pada diorang negara barat ni, yang lepaskan dia daripada Indonesia dan sebagainya. Maka memang dia orang akan jadi tu. Yang diorang terpaksa bergantung. Lepas tu dah akan cakap mana negara miskin sangat atau sekian, memang akan ikut. Tapi realiti dia benda ni, kadang Allah Ta'ala tangguhkan bukan sebab dia tak sayang pada orang beriman, tapi dia sayang, tapi dia ada perancangan tersendiri yang ujung tu nanti baru kita kata patutlah Allah Ta'ala tak bagi menang awal dari tu. Patutlah. Kalau hari ni dia buat, besok kita lawan balik, argument dia tak kuat. Tapi kalau dia kata dengan apa diorang buat sekarang, serangan bertubi-tubi, tak ada sebab, orang kata macam, dia kata pasal orang Hamas menyuruh itu. Tapi kalau dia kata Hamas duduk bawa dekat Israel, bom tak? Pejuang Hamas ada terowong bawah bandar Israel, Tel Aviv contohnya, bom tak? Tukar situasi. So realiti dia sebenarnya benda ni untuk ujung nanti menjadikan tidak ada belas kasihan lagi. Bayangkan bila pokok dan batu boleh bercakap. Kita dengar, gila kau, pokok batu bercakap, panggil, hei Muslim, hei Abdullah, ni ada Yahudi belakang aku yang bunuh. Ayat yang kalau kita dengar sekarang nampak sangat macam kejam, faham tak? Tapi bila dah sampai peringkat teruk sangat, macam cerita Tamil lah, dia akan bawa kepada keadaan kita bersorak bila mana pembalasan itu dibuat. Tu kena faham tentang aturan Allah Ta'ala yang tersendiri. Jangan kita macam ni menyampah lah, apalah, geram lah, inilah itulah. Hatta menyebabkan pemimpin negeri Arab ke tak bercakap pun sama jugalah. Kalau diorang mula ambil tindakan tentera dan sebagainya, dia akan nampak retaliation tadi berbeza. Tapi Allah SWT lebih tahu tentang apa yang patut, apa yang tidak. Okay? So sebab itu macam kes tadi kan, nak ampunkan orang, nak azab orang, itu terpulang pada Allah SWT. Dia lebih tahu tentang apa yang patut, apa yang tidak. Okay? Dia boleh maafkan, mengazab, sampai untuk bersih. Bila dimasukkan ke dalam neraka, dia takkan kekal dalamnya. Orang yang beriman tadi masuk neraka takkan kekal. Okay? Dan iman di sisi golongan ahli sunnah adalah ucapan dengan lisan, iktikad dengan hati, amalan dengan anggota, berdasarkan dalil-dalil. Kalau ahli bid'ah berdasarkan kepada logik, iman atau bahasa, iman itu adalah kepercayaan sahaja. Ada kepercayaan, anda mukmin. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan tentang orang orang Arab Badui dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, berkata golongan Arab, orang Arab pendalaman ni, dia kata kami telah beriman. Allah Ta'ala kata pada Nabi, cakap, kul lam tu'minu, kata hai Muhammad, kamu tidak beriman lagi, walakin qulu aslamna, tapi cakaplah kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab tak masuk lagi iman dalam hati kamu. Kalau nak tanya balik, dah syahadah belum? Dah.
Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi jawab pada mereka balik. Kadang-kadang ucapan mereka tadi hanya dia ucapan lisan, tak ada dalam hati mereka tentang kepercayaan atau ikutan. Sebab tu lepas wafatnya Rasulullah SAW, ada kabilah-kabilah Arab tertentu murtad. Sebab diorang tengok pada masalah maslahah, ada manfaat ikut Muhammad, menang perang, dapat duit, dapat harta. Ikut Muhammad, nanti kita bebas, kita boleh berjalan ke mana. Bahkan tak ada orang ni boleh impose pada kita peraturan dia. So peraturan hanya satu je, apa yang Muhammad ajak. So diorang kadang-kadang masuk Islam tu ada macam tu keadaan dia tadi. Tapi bila diorang kata kami telah beriman, Allah Ta'ala suruh kata engkau tak beriman lagi, belum masuk iman dalam hati kamu. Walakin qulu aslamna, katalah kami telah Islam. Nah, kat sini kita faham bahawa pasal dalam hati mereka tidak ada lagi iman tadi. Tapi dari perbuatan, ucapan dah buat. Cakap dah buat. Sebab tu iman dalam i'tiqad Ahlussunnah adalah kepercayaan Ahlussunnah adalah ucapan dengan lisan, okay? I'tiqad dalam hati dan amalan dengan anggota. Ia bertambah dengan amalan ketaatan dan berkurangan dengan kemaksiatan. Bila kita buat maksiat, maka iman kita makin kurang. Golongan Ahlussunnah mengambil sikap pertengahan. Atau habis atas. Golongan Ahlussunnah mengambil sikap pertengahan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara golongan Syiah dengan Khawarij. Golongan Rafidah atau Syiah, okay? Mereka ni yang begitu melampau menyanjung keluarga Nabi seperti Sayyidina Ali dan anak-anaknya. Okay? Mereka mendakwa Ali adalah maksum. Beliau mengetahui perkara ghaib, lebih alim daripada Abu Bakar dan Umar. Ada juga mendakwa Ali sebagai Tuhan. Peringkat macam tu sekali. Dia takdis. Sedangkan para sahabat Nabi manusia. Dia tak sampai pun tahap para anbiya. Tak sampai tahap para Nabi pun. Dan kita memang tahu bahawa turutan manusia ni dari segi keutamaan, okay, bila kita sebut tentang manusia paling atas, ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi yang 5, iaitu Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa alaihimus salatu wassalam. Okay. Yang paling atas daripada mereka adalah Muhammad SAW. Okay, bawah mereka para rasul. Bawah para rasul para nabi. Dari segi afdal, bawah para nabi para sahabat Nabi SAW. Lepas tu letaklah orang soleh wali mana, letak bawah tu. Dia macam ni, kalau kita balik, kena patah balik kepada sejarah. Siapa yang angkat Ali? Yang angkat Ali radhiyallahu anhu, yang naikkan nama Ali sangat-sangat ni, bukannya kita panggil apa, daripada kumpulan yang jelas. Dia kumpulan daripada golongan yang daripada Parsi tu, yang masuk Islam. Orang Parsi, kerana orang Parsi jatuh, Umar bin Khattab hantar tentera take over kerajaan Parsi. Raja Parsi lari. Ketika dia lari, belum lagi, dia belum lagi. Maksud dia masuk Islam. Diorang ni, okey, ajaran Parsi ni diorang mempertuhankan dia punya raja. Maharaja Parsi tu dipertuhankan, dianggap keturunan Tuhan. Tetapi bila Umar serang dengan tentera Islam ketika tu, takluk, dia lari ke India. Tapi dia tinggalkan 3 orang puteri dalam istana. Puteri-puteri tersebut dikahwini oleh para sahabat. Antaranya Husain bin Ali bin Abi Talib kahwin seorang. Lepas tu anak Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar, kahwin seorang. Seorang ni saya tak ingat siapa kahwin. Tapi 3 orang ni kahwin dengan anak dia Parsi tadi. Okay. Jadi ketika itu, orang-orang yang ada dia masih lagi kepercayaan lama tu masih ada. Dia tengok Husain bin Ali bin Abi Talib ini adalah keturunan Nabi. Yang ini keturunan Tuhan. Kahwin power. Jadi situ dia angkat ke situ. Dia tak angkat Hasan bin Ali punya keturunan dia tak angkat. So bila dia angkat Husain bin Ali bin Talib, dan angkat anak cucu Husain, so dia angkat Husain, dia angkat Ali. Sebenarnya itu cara dia. It's not really about cinta Ali bin Abi Talib. It's about masalah untuk sokong apa benda yang akan timbul daripada keturunan Ali. Itu sebenarnya. Lepas tu orang kata Ya Husain kan, geng kat Mesir pun, yang Habib-Habib ni apa tanah nasyid saya ingat, Madad yang Maulana Ya Husain, minta tolong pada Husain bin Ali bin Abi Talib.
Tu gelaran yang ada, apa, Ya Ali, Ya Hussein. Kadang-kadang Ya Hussein lagi banyak daripada Ya Ali. Sebab dia orang lain ni dekat situ. Walaupun sebenarnya imam-imam ataupun anak keturunan Hussein tadi mati di Madinah. Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, semua dia mati kat Madinah. Dia tak mati dekat Kufah atau kat Iraq. Tapi diorang masih lagi duk klaim macam-macam lah. Betul. Masalah ketuhanan tadi tu ditempelkan kemudian. Pasal nak kaitkan dengan keturunan. Lepas tu keturunan diorang naik kan semua belah situ. Dia tanya, Hasan ada anak, kenapa tak ambil anak Hasan? Hasan ada anak, kenapa tak ambil anak Hasan? Ini soalan-soalan yang kena tanya balik. Kenapa diorang naikkan orang ni? Hatta Umamah binti Abil As, kan, anak Zainab, dia hidup lama juga. Kau tak naikkan dia? Kenapa Fatimah je? Semua tu ada sebab-asbab. Kenapa nama-nama tadi? So, diorang kumpulan ni tinggikan Ali bin Abi Talib sampai peringkat macam tu sekali. Bahkan mengatasi daripada apa yang sepatutnya. Bahkan kadang-kadang dia salahkan para sahabat. Bagi mereka, bagi orang Syiah ni, semua sahabat dah munafik lepas Nabi wafat, kecuali 7 je. Ali, Hasan, Adi, Fatimah, Hasan, Hussein, Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir. Yang lain semua dah keluar Islam. Cara buat apa? Buat macam ni. Dia buang sahabat, so dia masukkan sumber baru agama. Seperti nak cara solat daripada imam-imam dengan hadis rekaan mereka. Itu masalah sunnah. Orang tak nak perasan. Tapi memang dia diangkat tinggi sebab itu je. Ali bin Abi Thalib hidup zaman Abu Bakar dan Umar. Bahkan Osman. Tapi Ali bin Abi Thalib tak pernah claim apa yang diorang claim. Cuma itulah kadang-kadang pelik juga. Diorang kata Ali ni macam tu, Ali macam ni. Tapi diorang sebenarnya dalam masa yang sama merendahkan kedudukan Ali bin Abi Thalib. Antara contoh macam Ali bin Abi Thalib kahwinkan anak perempuan dia dengan Fatimah, Ummu Kalsum dengan Umar bin Khattab. Umar kahwin anak Ali. Bukan Ali hantar anak dia. Umar kata suruh hantar anak dia datang. Ali hantar anak dia, perempuan datang jumpa Umar. Umar tengok atas bawah. Yang anak Ali pun macam apa hal tengok atas bawah ni. Kerana bukan Amir Uminah, kecocok mata, dia kata. Bapak dia hantar. Oh ya, bapak nak pinang. Lagi kita tanya, majoriti Syiah tak tahu macam ini. Tak tahu. Kalau tahu pula, dia pening kepala macam nak jawab. Dan mula-mula dia, Ayatullah dia pun bagi jawapan. Jawapan dia adalah Ali taqiyah. Ali tak setuju. Tapi Ali diamkan, berpura-pura sebab nak selamatkan nyawa. Dalam masa yang sama, kita tanya balik, Ali bin Abi Talib singa tak? Haidar tak? Ya Haidar lah. Ali singa. Garang. Kan? Pintu Khaybar tu dia ambil sebelah tangan je. Lepas tu dengan Umar, kenapa dia takut? Kena macam, saya kata, korang cakap apa ni? Saya ingat kat Yaman, waktu jumpa dengan geng-geng Iraq, dia buat kebab sedap. Saya pergi belikan kebab tu. Selama ni saya tak pernah sembang dengan dia. Tajuk ni, saya perasan lah time solat orang Maghrib, dia tak pergi solat pun, saya perasan. Tapi last sekali tersembang, sembang termasuk tajuk tu. Saya kata, kau tahu tak? Umar kahwin dengan anak Ali. Mana ada? Saya kata, kau salah ni. Macam mana Ali boleh kahwinkan anak perempuan dia dengan Umar? Kan Ali kan jantan kan, singa. Macam mana boleh biarkan anak perempuan? Bahkan di sisi ulama Syiah, dia kata apa? Itu adalah maruah kami yang tercabul. Maruah keluarga Nabi yang tercabul. Dia kata, soalan Ali garang tak? Garang lah. Pahlawan. Lepas tu Ali diam buat apa? Kat sini yang dia letak satu asas taqiyah. Berpura-pura. Bahkan dia orang keluarkan hadis palsu. Dengan kata apa? Barang siapa tak ada taqiyah, tak ada iman. Siapa tak ada taqiyah, tak ada iman. Sebab dia orang nak angkat tajuk Ali tadi. Bab Quran Fatimah ada Quran sendiri yang dia orang tak sebarkan. Lepas tu tanya, Ali tahu tak? Ali tahulah. Lepas tu Ali buat apa? Ali taqiyah. Amboi sedap, semua taqiyah. Kata Ali, atau saya kata Ali ni dijatuhkan ranking dia, kedudukan kemuliaan dia oleh golongan Syiah sendiri. Diorang jatuhkan. Sebab apa jatuhkan? Sebab bagi mereka, kalau anda kata tak letak taqiyah tu sebagai benda yang ada bersama Ali, dia nak jawab apa?
Ali pergi tolong jadi menteri bagi apa? Wazir bagi Omar. Nasihatkan Omar pada keputusan dan juga tindakan. Ali tak pernah pun kata nak rebut kuasa. Tak ada. Tak pernah tak puas hati. Tak ada. So, soalan, Ali buat apa? Dia macam dia tu yang datang. Barang siapa tak ada taqiyah, tak ada iman. Simple mudah aja. Tu orang yang ikut dia pun angguk je lah. Tak ada taqiyah, tak ada iman. Kena berpura-pura. Lepas tu kat Malaysia ke mana kan, kalau dia kata Syiah ni, dia kalau ada ramai-ramai, dia akan buat perangai dia. Time dia tak ramai, dia ikutlah kita solat. Time dia ramai, dia buatlah batu Karbala, dia sujud kat batu Karbala. Sebenarnya yang saya paling sedih pada ketika peristiwa yang berlaku sekarang ni, umat Islam kita masih boleh tertipu dengan contoh Houthi di Yaman. Dia tembak skat lah, dia tembak peluru pandu RPG macam tu kan, mana sampai ke sana? Tak sampai, jarak tu tak sampai pun. Orang kita bercerita, saya mula ada kawan-kawan saya pun kata, inilah sekian Houthi bagus kan, isytiharkan nak perang. Tahu tak video yang Yahya As-Sari' yang jurucakap Houthi tu bercakap dengan tangan dia gitu kan? Perasan tak sebenarnya video tu kan keluar daripada Yaman, keluar daripada Iran. Yaman tak ada televisyen ke? Yaman ada televisyen sendiri. Kenapa video tu keluar ke Iran? Semua macam orang tu Mamat tu, Yahya As-Sari' tu ada Twitter. Dalam Twitter dia pun tak letak penggambar video dia bercakap tu. Tuan-tuan tahu tak AI? Artificial Intelligence. Mamat tu cakap gitu tangan. Awak pernah jumpa orang Yaman cakap? Tangan dia gitu-gitu tak? Mana tangan duduk diam? Gitu, kan sekian. Kenapa nak tangan dia duduk diam je? Dia gerak kepala je. Tu kalau pandai sikit, kita faham sikit. Yang baru ni kes apa? Kes kapal. Berjaya takluk kapal. Ni kena bijak juga. Dia orang dah isytihar untuk tahan kapal atau sekat apa-apa daripada Israel punya rejim Zionis punya aset lintas dekat Laut Merah, kat Babun Mandab yang di antara sini Somalia, sini Yaman. Di situ ruang tu kecil. Soalan, logik ke Israel yang dengan ada peralatan dan sebagainya, kita Malaysia pun kita hantar tentera kita, kapal-kapal dagang kita lintas itu di escort oleh kapal tentera, tahu tak? Kita tak tahu? Tengok cerita Pascal. Cerita Pascal Korea lagi tengok. Pascal yang dia tunjuk tentera laut tu kan. Itu kisah benar tu. Kapal laut kita diiringi oleh kapal perang kita. US dulu gunakan tajuk tersebut untuk jadi polis kawasan tu. Tapi kita reject. US kata siapa nak ni biar kami escort. Dia kan ada duit pula lepas tu. Jadi kita lah sekali kita escort sendiri. Logik ke? 2 kali yang kita baru kapal terbakar pula. Houthi dapat bakar kapal Israel. Macam cokia sangat apa Israel ni. Takkan dah kena ugut kau tak jaga? Kan saja-saja lepas. Dia banyak cara boleh fikir benda ni. Benda macam ni kena fikir banyak. Sebab kita kadang-kadang macam cara mereka bagi kita keliru. Macam ni Syiah yang dengan perangai tak senonoh ni, tiba-tiba kita nak kata dia orang akan bantu kita. Tang mana? Hizbullah, Hasan Nasrullah kata, apa dibuat oleh Hamas tidak diketahui oleh kami, tak diketahui oleh Iran. Dia isytihar macam tu. Kenapa dia isytihar itu? Nak lepaskan diri tu tak? Dia tak ada kata marilah kita berjuang. Mana ada? Tak turun pun. Kita pun sengih dah kena. Tok. Tu kena tipu dengan Syiah macam tu je. Okey, itu kena faham. Golongan Khawarij pula keterlaluan menolak Ali. Bukan Ali saja, semua sahabat. Bagi dia semua sahabat ni tak ada authority. Sebab Khawarij ni, diorang sebenarnya majoriti diorang guru Quran. Guru Quran sebenarnya. Yang bunuh Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman ibn Muljam, dia guru Quran zaman Umar. Umar hantar dia ke Mesir untuk mengajar Quran. Umar pesan pada gubernur sana, besarkan rumah dia, luaskan halaman dia, biar orang ramai boleh datang belajar dengan dia. Dia pembunuh Ali. Yang serang rumah Osman.
di Madinah tahun ke-35 Hijrah, daripada Iraq, daripada Mesir. Bukan manusia biasa. Bukan geng-geng main cyber trooper. Bukan. Dia orang adalah guru Quran. Tapi silap dekat mana? Dia tak nak faham cara para sahabat. Everything ayat Quran dia nak faham sendiri. Waktu jangan jaga. Kalau guru Quran saja kan, dia guru Quran, dia jaga-jaga sikit. Banyak orang kadang dia kedepankan Quran, tajuk tadi lupa sunnah. Last sekali dia kedepankan Quran kata, dia lupa untuk faham Quran kena tahu sunnah. Last sekali dia tinggalkan kefahaman yang sebenar daripada Al-Quran Karim. Jaga okey. Dan dia kata mereka menghukum Ali telah kufur. Punca dia hukum Ali kufur sebab apa? Bila Ali bin Abi Talib menerima untuk berdamai dengan Muawiyah. Bila Muawiyah angkat Quran nak stop peperangan kan, Muawiyah ajak berhukum kepada Al-Quran. Ali terima. Penerimaan Ali ketika tu bila dia hantar wakil. Ali hantar wakil Abu Musa al-Asy'ari. Bila Muawiyah hantar wakil Amr bin As. So diorang berdialog untuk putuskan hukum. Sebab Muawiyah tuntut peperangan tu, Siffin ke Jamal ke yang sebelumnya, adalah untuk menuntut darah pembunuh Osman yang mereka dalam tentera Ali. Diorang bunuh Osman tapi diorang dalam tentera Ali. Ali bin Abi Talib kata, bagi bai'ah pada aku, bawa aku bunuh diorang, aku hukum diorang. Sebab half khalifah tak boleh buat hukum. Macam orang tu menang Putrajaya sahaja, tak menang tempat lain. Mana boleh dia buat pentadbiran, tukar undang-undang, mana boleh. Dia kena menang semua kawasan. So Ali fikir macam tu. Kalau tidak, pembunuhan tadi yang diorang nak buat adalah balas dendam, dalam Islam haram. Sebab tu dia sekat. Dia tak benarkan ketika Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam datang, dia tak bagi. Macam dengan Muawiyah datang, dia tak bagi. Dia tak bagi untuk bunuh orang-orang ni. Tapi bila dia berdamai, dan dia setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Kita lihat separuh mereka baca, dia kata Amr bin As ni memang orang bijak. Kalau kita ingat ketika mana nak dapatkan balik orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, nak bawa balik ke Mekah, wakil orang Mekah dia berdialog dengan Najasyi. Dia keluarkan hujah macam-macam. Dia memang seorang yang bijak. Jadi banyak orang berkata macam dia. Dan kes dekat tahun Amwas di Syam, ketika berlaku tahun Amwas, dia lah yang datang dari Mesir selesaikan masalah. Seorang mati setiap hari. So dia suruh berserak, jangan dekat, pergi lari kat mana, lembah, bukit dan sebagainya. Ada orang bercakap dengan dia ketika tu. Dia kata kau tipu, dia kata. Dan dia kata benda ni, penyakit ni macam api. Kalau dia kata kayu rapat-rapat, semua terbakar. So cuba asing-asingkan. So kalau dia kata orang duduk kat bukit, duduk kat lembah mana, kalau dia kata ada sakit, mati situ lah, tak kena kat orang lain. So Amr bin As arahkan, ada seorang pakcik tu yang dia kata kau tipu, dia kata engkau dulu masih lagi kufur, masih kotor dengan kufuran ketika aku ikut Nabi. Mana kata kau baru je Islam, kau nak cakap banyak di sini itulah. Jadi Amr bin As tak nak lawan dia. Amr kata aku tak cakap benda, berserak. Jadi seorang bersurai, dia memang bijak. Dia masalahnya hak sebenar dan tajuk keputusan tadi memang Ali punya keputusan untuk suruh orang bagi bai'ah baru buat tindakan itu betul. Tapi oleh kerana ketika itu sentimen, sebab Osman mati dibunuh, darah dia tak dituntut. Dan Muawiyah memang orang yang keluarga daripada keluarga Osman yang berhak tuntut darah dia. So benda tu macam jadi sebab untuk last kali Ali pun bersetuju untuk tidak berterusan memaksa mereka untuk bai'ah lagi. Ketika itulah kumpulan ni lari buka kampung baru dekat Haruriyah. Dia pengang itu je, tak puas hati. So dia kufurkan Ali. Dia kata Ali berhukum kepada manusia, bukan berhukum dengan Quran. Dia kata tak ada hukum kecuali Quran. Ayat ni, il hukmu illa lillah, dia kata. Tak ada hukum kecuali dengan kepada Allah Ta'ala. Ni Ali berhukum pada manusia, Ali kufur. Sebenarnya cakap dia tadi sebenarnya untuk apa? Untuk selamatkan diri. Sebab orang tahu kalau dia kata dia orang bila dah berdamai Ali dengan tentera Muawiyah, dia orang lah kena jadi sasaran.
Itu sebab diorang tak nak sangat Ali berdamai dengan Muawiyah atau semua sahabat-sahabat yang lain. Itu punca sebenar. Lepas tu dia hukum Ali kufur. Begitu juga dengan Muawiyah, kan? Kufurkan Muawiyah sekali. Bahkan mereka mengkufurkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Siapa tak sama dengan mereka, semua terkeluar dari agama. Itu yang disebutkan. Bahkan telah menghukum kufur. Dia telah menghukum kufur orang yang tidak sealiran. Bahkan golongan Rafidah pula, Syiah Rafidah pula, keterlaluan terhadap para sahabat sehingga mereka menghukum mereka telah kufur setelah kewafatan Rasulullah SAW. Lepas Rasulullah mati, semua dah kufur, dia kata. Malah Abu Bakar dan Umar di sisi sebahagian Syiah dalam kalangan mereka adalah kufur. Mereka tak mengecualikan hukum kufur kecuali segelintir ahli keluarga Nabi sahaja. Yang saya sebut 7 adalah Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, Miqdad bin Aswad, serapat dengan Ali, Salman Al-Farisi sebab Parsi. Parsi kan? Sebab Parsi. Kemudian Ammar bin Yasir. Sebab disebut dalam hadis Nabi kata Ammar akan dibunuh oleh kumpulan pelampau. Tapi sebenarnya ketika pertempuran berlaku, peperangan tersebut, Ammar bin Yasir sebenarnya dibunuh, tak diketahui dibunuh oleh siapa. Sebab kumpulan zaman tu bukan ada uniform. Kita tentera A atau tentera B. Bahkan ketika perang Jamal, waktu kejadian berlaku, separuh daripada kumpulan Khawarij ni dia lari kepada dua-dua camp, dia panah dua arah. Bila tengok Ali dah nak berdamai, dia panah dua arah, pertempuran berlaku. Perang Jamal dipanggil perang Jamal sebab unta Aisyah naik, dipangkas kaki empat-empat terduduk. 4 kaki tak ada, kena potong. So terduduklah unta tu atas tu Aisyah. Lepas tu diorang nak bunuh Aisyah. Ali hantar tentera dia pertahankan Aisyah radhiyallahu anha. Dan lepas peperangan selesai, Ali suruh Muhammad bin Abi Bakar, adik Aisyah, hantar Aisyah balik ke Mekah. Mana Ali tak tawan. Bagi diorang Ali tak ikut Quran sebab tak jadikan Aisyah sebagai hamba. Ibn Abbas jawab, dia kata bila Ibn Abbas datang jumpa dia orang, Ibn Abbas jawab, dia kata siapa? Kan Allah sebut dalam Quran, wa azwajuhu ummahatuhum, isteri-isteri baginda Nabi SAW adalah ibu-ibu mereka, itu orang beriman. Kau nak tawan mak kau sendiri ke? Dia cakap yang tu. Dua macam senyap. Kan Aisyah adalah ibu orang beriman. Ali pula bin Abi Talib, dia anggap peperangan sama Muslim tadi perang fitnah. Perang sama Muslim dengan orang kafir bukan perang fitnah. Peliknya kalau kita kata perang dengan orang kafir ni adalah perang fitnah. Perang fitnah ni sama Muslim, itu baru perang fitnah. Macam perang apa? Perang Teluk. Yang waktu Iraq serang Kuwait, itu perang fitnah. Atau peperangan di antara Houthi ke daripada Saudi kan, itu perang fitnah. Pada perang sama Muslim, kaum yang mendakwa mereka Muslim, sama mereka itu perang fitnah. Ni kena jaga sikit. Kadang orang salah faham, dia kata perang fitnah. Hatta dengan Yahudi pun perang fitnah. Masalah kan ni. Baik. So dia kecuali beberapa orang, mereka juga mencaci isteri-isteri Rasulullah SAW. Dan para sahabat-sahabat besar Rasulullah SAW secara terang-terangan, terutama Abu Bakar dan Umar. Kadang-kadang juga mereka menunjukkan keredaan pada para sahabat Rasulullah SAW dan dukungan terhadap mereka, tetapi bertujuan untuk mendekat diri kepada ahli sunnah dan menipu mereka sahaja. Taqiyah. Setuju dengan Ali tu, tapi lepas tu dia masuk. Kita kat Malaysia ni ada satu buku, jangan baca. Kalau awak tak reti, jangan baca. Kalau awak baca, tolong jumpa asatizah, tanya, dapatkan penjelasan. Buku ni saya ingat dulu bapa saya rahimahullah pun terbaca buku ni. Tajuk dia Akhirnya Kutemui Kebenaran. Akhirnya Kutemui Kebenaran, Ahmad At-Tijani. So buku ni memang disebarkan oleh kedutaan Iran di Malaysia secara percuma. Budak-budak universiti kita baca. Buku disebarkan. So bila baca, tak salah rupanya Syiah, ayat tu keluar. Sangat bahaya, jaga buku tu, jangan baca. Kalau anda kata nak baca juga, tolong refer balik kepada asatizah. Untuk apa benda kekeliruan datang kat situ. Bahkan sebenarnya baik baca yang dia punya jawapan. Bal dalalta, bahkan kau telah sesat. Dia tajuk buku tu Summah Tadaitu, akhirnya kemudian aku mendapat hidayah, atau akhirnya aku temui kebenaran. Tapi telah ditulis oleh seorang penulis daripada Mesir, nama dia Muhammad Asqalani ke kurang nama dia. Dia karang buku, tajuk dia Bal Dalalta, bahkan kau telah sesat. Buku tu baca.
Tapi masalahnya tak ada siapa terjemah lagi buku tu. Bahkan engkau telah sesat. Bal dhalalta. Ada PDF cari, ada. Bal dhalalta. Jadi yang tu penting. Banyak orang tak faham bab ni. Kadang-kadang orang dia cakap buat macam baik kan. Tak maki sahabat, bohong. Okay? Bahkan saya ingat ada seorang abang tu. Nama Syamsul Rijal kot. Dia bawa kereta Proton GTI pusing dunia. Dan ingat ada seorang. Dia sampai Yaman, dia cerita. Benda ni dia cerita sendiri apa jadi. Dia pergi kat sana, dia solat. Dia solat dekat tempat, tapi guard tu kata jangan solat sini. Dia solat juga. Solat guard tu Sunni, dia pun Sunni kan. Solat cara Sunni, lepas dia bangun, geng tu basuh tempat dia solat. Tempat dia solat tu, geng-geng Syiah basuh. Benda ni kadang saya tengok perhatikan orang kita banyak yang tertipu. Ada kata tak ada pun maki, awak bukan faham pun. Kan? Pelik. Ya, separuh tu dia iklan dia punya buku travel apa benda entah nak berjalan-jalan ke negara berkenaan. Tapi ya, tak salah kita pergi, tapi janganlah terpengaruh dengan apa yang orang buat. Dia kata apa? Hal tersebut kerana antara mereka yang termasuk ke dalam akidah mereka kerana antara termasuk ke dalam akidah mereka adalah taqiyah, berpura-pura. Maksud dia memang itu jadi basic. Tak ada iman siapa tak ada taqiyah. Ada taqiyah baru awak mukmin. Pasal dia orang terpaksa keluarkan basic ni sebab nak tembung dengan apa? Kes Abu Bakar menjadi khalifah, Ali diam. Quran Fatimah mereka dakwa, Ali diam. Omar nak kahwin dengan anak Ali dan ni kahwin dengan anak dia perempuan dia dengan Omar. Ali tak protes. Banyak benda dia orang susun tadi. Masalah. Saya pasal ulang balik, Ali adalah pahlawan. Singa, Haidar. Tiba-tiba dia turunkan Ali pada tahap paling teruk. Takut kan kepada Umar, takut Abu Bakar, takut orang, sampai Ali bertakiyah. Sebab tu kena jaga sikit. Mereka menzahirkan kepada golongan ahli sunnah perkara yang berbeza dengan apa yang mereka sembunyikan. Okey. Bagi ahli sunnah pula, mereka mengasihi para sahabat Rasulullah SAW dan meredai mereka. Kita tahu para sahabat ada pertelingkahan. Bahkan macam kes Ali dengan Muawiyah dan para sahabat yang lain, Ali di atas kebenaran berdasarkan hadis Nabi SAW. Sebab bila memerangi, Nabi kata akan memerangi Khawarij, kumpulan yang paling dekat kepada kebenaran. Aqrabu fariqaini ilal haq. Mana dua-dua di atas kebenaran, tapi Ali lebih dekat. Ketika dia tuntut orang bagi bai'ah, baru dia boleh laksana apa-apa. Dia betul. Itu tajuk asal. Tapi ijtihad. Yang lain ijtihad juga. Semua berijtihad. Ali ijtihad dengan cara dia orang ijtihad dengan cara masing-masing. Tapi semua mereka boleh betul, boleh salah. Tapi kita semua akan doakan mereka keredaan. Bukan kita doakan kemusnahan, kebencian dan sebagainya. Okay? Para sahabat dikira sebagai golongan umat Islam yang paling afdal. Allah SWT telah memilih mereka dan menjadikan sahabat baginda SAW. Mereka menahan mereka ahli sunnah menahan lidah-lidah mereka daripada mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan terhadap perselisihan yang berlaku di dalam kalangan sahabat, dan melihat mereka adalah golongan yang melakukan ijtihad. Saya sebutlah, kita anggap para sahabat berijtihad. Ali buat ijtihad dia, golongan ni buat ijtihad dia, dan kita tahu bahawa berdasar hadis Nabi, Ali lebih tepat. Tapi ijtihad dengan ijtihad, benda tersebut adalah perkara yang tak boleh kita batalkan ijtihad orang lain. Macam bila berlaku kita kata ada ulama ni kata ini adalah sekian, ijtihad dia, awak tak boleh batalkan ijtihad kawan ni unless dia punya ijtihad tanpa dalil. Yang ni ada dalil. Berbalik pada asal macam kes tadi kan, pilihan mereka dalam ijtihad tadi tidak menghilangkan kedudukan satu lagi, sebab mereka semua sahabat. Itu kena faham ya? Mereka semua diberi pahala di atas ijtihad mereka lakukan itu. Yang betul mendapat 2 pahala, yang salah mendapat 1 pahala. Kesimpulan, golongan ahli sunnah wal jamaah punya banyak keistimewaan. Antaranya ialah mereka merupakan golongan pertengahan dalam janji baik dan janji buruk antara golongan wa'idiyah dan golongan murji'ah. Golongan wa'idiyah mengutamakan nas-nas berkaitan janji buruk mengatasi janji baik. Antaranya golongan khawarij yang berpendapat macam sama je ayat kat atas kan. Sama ni. Wallahu a'lam. Stop situ. Sama serius. Kalau kita baca atas balik, bawah ni sama. Ni kena buat penanda, bagi tahu pada penerbit buku mana betul lah. Gini paragraf ni kena buang.
Paragraf ni satu, dua paragraf yang kena buang. Sebab dia ulang-ulangan. Daripada atas tadi, terturun balik bawah. Banyak kesimpulan dia macam tu, Ustaz. Kebanyakan kesimpulan dia. Oh, banyak kesimpulan macam tu ke? Oh, ya ke? Sama macam ayat tadi. Baru kita baca. Sebiji. Memang dia buku dia macam tu. Kita apa? Jadi maksud dia apa yang kita baca tadi kat atas kan? Memang kita galikan keseluruhan dalam bab apa? Dalam bab asma dan sifat. Dalam bab berkenaan dengan qada dan qadar. Dalam bab berkenaan dengan para sahabat. Dalam bab berkenaan janji baik janji buruk. Itu kesimpulan betul lah. Yang mana kita kata ahli sunnah pertengahan. Tidak kepada A, tidak kepada B. Tidak kepada dia pertengahan. Bukan maksud dia kita campuran dua. Orang kata kita campuran. Tak. Sebab kita berdasar nas. Apa pegangan kita adalah berdasar kepada nas. Bukan berdasar kepada ijtihad ataupun logik akal. Okay? Baik. Ada soalan? Tak ada. Allahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung lagi pada tahun yang hadapan. Tahun depan. Kita tak ada. Tahun depan. Kan kita ada ujung minggu yang satu lagi. Tapi masalahnya kita kebetulan tak ada dalam kawasan. Sampai kawasan tak sampai kawasan. Macam ada dalam kawasan. Tapi kita cakap terus terang mungkin tak ada. Kalau ada nanti kita maklumkan balik. Ya, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.